Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah tajuk yang kita bincangkan ialah tentang bicara mufti. Maka dengan sebab itu dalam bicara mufti ini saya akan bincangkan isu-isu yang berkaitan dengan fatwa, iaitu terutama fatwa-fatwa yang telah diwartakan di negeri Pulau Pinang yang melibatkan enakmen undang-undang, iaitu apabila sesuatu fatwa itu diwartakan. Jadi insya-Allah saya akan bincang pada malam ini beberapa fatwa daripada sekian banyak fatwa. Dan kalau tuan-tuan nak tengok juga, nak mendalami ataupun nak melihat fatwa-fatwa yang telah dilaksanakan, tuan-tuan boleh buka web e-fatwa. E-fatwa Jabatan Mufti Pulau Pinang. Tuan-tuan buka, di situ kita senaraikan fatwa-fatwa yang telah dibincangkan sebelum ini. Yang keduanya, kalau ada kemusykilan nak bertanya, kita ada juga e-kemusykilan. Jadi kalau tuan-tuan buka dekat e-kemusykilan, tekan dekat Google tu e-kemusykilan, nanti dia akan keluarlah sistem e-kemusykilan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang di situ banyak soalan-soalan yang telah dikemukakan yang dijawab, yang telah dijawab oleh Jabatan Mufti Pulau Pinang, dimuatkan di dalam web tersebutlah sistem e-kemusykilan itu. Bahkan pada hari ini pun setiap hari ada saja soalan-soalan yang datang di Jabatan Mufti. Sampai dekat bulan Oktober ni sudah hampir 600 soalan. Dah 500 lebih kat 600 soalan dah. Sejak daripada awal tahun tu orang duk tanya. Boleh kata hari-hari ada soalan orang tanya. Maka dengan sebab itu pasukan penyelidik daripada Jabatan Mufti Pulau Pinang berusaha nak menjawab tu, bukan jawab secara ringkas, boleh, tak boleh, haram, harus dan sebagainya, tetapi dengan merujuk kepada kitab, merujuk kepada sumber-sumber rujukan, maka tak kala itu dibentangkan dan dipaparkan untuk kita dapat sama-sama kita dapat manfaat. Cuma pada malam ini tuan-tuan, saya nak bincang sesuatu yang berkaitan dengan fatwa. Ada beberapa perkara yang kita nak ambil perbincangan yang telah dibincangkan sebelum ini dalam jawatan kuasa fatwa
Jabatan Kuasa Fatwa. Baik. Yang pertama sekali saya nak melihat iaitu fatwa mengenai penjualan produk menggunakan ayat ruqyah, ayat Al-Quran untuk tujuan komersial. Dah ada fatwa. Fatwanya telah diwartakan pada 14 Mac 2019. Lebih kurang 5 tahun yang lalu. Jadi apa fatwa dia? Mesyuarat fatwa Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 5/2017. Maknanya perbincangan ini telah dilakukan pada tahun 2017. Telah membincangkan mengenai isu penjualan produk menggunakan ayat ruqyah, iaitu ayat Quran yang dijadikan sebagai ruqyah untuk tujuan komersial. Memang banyak pun yang berlaku, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang diruqyah pada air dan pada bahan-bahan tertentu, kemudian dijual secara komersial. Bila mana perkara itu menimbulkan kebimbangan dan kegusaran di dalam masyarakat, maka pada ketika itu perlu kepada fatwa, perbincangan bagaimanakah keadaan yang sebenarnya, apakah hukum yang berkaitan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi Mesyuarat Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang telah memutuskan yang pertama, setelah meneliti fatwa, hujah dan pandangan yang dikemukakan, mesyuarat menegaskan bahawa Islam tidak menafikan penggunaan ruqyah dan Rasulullah SAW menyebutkan bahawa sebaik-baik ubat ialah ayat Al-Quran dan baginda membolehkan untuk meruqyah selama mana tidak berlaku syirik. Itu yang pertama. Dari sudut ruqyah ini, ianya merupakan perkara yang dibenarkan dalam hukum syarak. Bahkan Nabi SAW sendiri menerima ruqyah itu. Ada satu kisah yang masyhur yang kita semua tahu, di mana sekumpulan sahabat bermusafir singgah di satu tempat yang mana ringkasnya lah ketua tempat tersebut mendapat sakit, lalu diminta tolong kepada salah seorang sahabat, dan sahabat pergi meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini berdasarkan kepada hadis yang sahih. Bila sampai berita ini kepada Nabi SAW, Nabi menerimanya. Jadi daripada di sini menunjukkan kepada kita bahawa ruqyah itu memang sesuatu yang dibenarkan, apatah lagi ruqyah menggunakan ayat Al-Quran. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisyifa'ain, Al-Quran wal asal. Hendaklah kamu menggunakan dua sumber penyembuh. Dua ni yang boleh menyembuhkan. Yang pertama Quran, yang kedua asal, madu. Maknanya satu dalam konteks kerohanian, satu dalam konteks fizikal. Begitu juga di dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan daripada ayat Al-Quran itu yang boleh memberi syifa, penyembuh, dan juga rahmat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu asas yang pertama. Maknanya dari sudut membaca ayat Quran sebagai ruqyah adalah sesuatu yang diterima berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Pertama. Yang kedua, berdasarkan dapatan kajian yang dikemukakan, mesyuarat mendapati bahawa isu produk yang dilabelkan sebagai makanan sunnah dan makanan atau minuman yang diruqyahkan dengan ayat Al-Quran serta zikir semakin berleluasa dan menjadi plan pemasaran pengusaha produk makanan dan barangan di negara ini. Ia telah menjadi kaedah untuk melariskan produk bersandarkan perkataan makanan sunnah dan juga ruqyah. Dalam satu sudut pula kita tengok
kebanjiran produk-produk, antara pelan pemasaran yang dilakukan adalah dengan melabelkan, oh ini adalah makanan sunnah, oh ini adalah air yang sudah diruqyah. Itu plan pemasaran dia. Dia menggunakan idea ini untuk dia menjual barang dengan harga-harga yang tertentu. Kadang-kadang harga dia RM1 jadi RM10. Pasal apa? Pasal adanya ruqyah. Kan? Jadi begitu juga dengan label-label makanan sunnah dan sebagainya yang dijadikan sebagai satu asas marketing. Asas marketing. Maka dengan sebab itu, sebagai saddul zara'i', satu kaedah dalam usul fiqh, iaitu saddul zara'i', menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada kerosakan. Jadi nak menutup jalan-jalan saddul zara'i' kepada unsur penipuan dan penyalahgunaan ayat Quran untuk tujuan komersial, sebab ayat Quran bukan boleh untuk tujuan komersial, bukan boleh untuk diniagakan. Nak meniaga ayak tak ada masalah, meniaga ayak meniagalah, harga dia RM2, okey. Tapi bila kata kononnya, oh ni ayak ruqyah RM10, dia bukan meniaga ayak, dia meniaga ruqyah. Dia meniaga ayat Quran tu dikomersialkan. Inilah satu perkara yang ditimbangkan dalam hukum syarak. Maka di situ berlakunya unsur-unsur penyalahgunaan ayat Quran untuk tujuan komersial. Maka dengan sebab itu mesyuarat jawatankuasa fatwa bersetuju memutuskan bahawa penggunaan ruqyah dan istilah makanan sunnah secara tidak bertanggungjawab. Kalau dia buat betul tak apa, tapi dia buat untuk bisnes semata-mata, secara tidak bertanggungjawab untuk tujuan mengaut keuntungan dan melariskan produk, perlu dihentikan kerana dibimbangi ia termasuk dalam perbuatan memperdagangkan ayat-ayat Al-Quran yang ditegah oleh ajaran Islam. Sebab itu kita kena cam benda yang seumpama ini berlaku di dalam masyarakat kita. Bukan benda baru, lama dah, fatwa ni pun lama dah, 2017 lagi. Nak ceritanya pada waktu itu memang dia punya usaha-usaha mengkomersialkan makanan-makanan sunnah sampai tahap jual telur ayam pun, telur ayam 30 juzuk. Tu dia, telur ayam pun baca Quran juga 30 juzuk, harga pun lain. Patut sepapan RM8, naik 2-3 kali ganda. Pasal apa? Pasal ni telur 30 juzuk. Tu dia. Habis semua ayam pun ayam ruqyah juga. Di samping melabelkan ini makanan sunnah, sedangkan benda yang sama aja. Sunnah tu apa? Apakah makanan sunnah tu kena faham juga? Apakah makanan sunnah mesti hak Nabi makan, hak Nabi tak makan tak semua tak sunnah? Apakah begitu? Jadi maknanya nasi tak sunnah lah. Sebab Nabi tak makan nasi. Itu makan apa yang sunnah? Makan roti saja sunnah, makan kurma aja sunnah, begitu? Tidak. Asas sunnah itu peringkat awalnya asasnya adalah kepada kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makan sesuatu yang halal lagi baik, itulah sunnah. Itulah sunnah, walaupun sesuatu yang Nabi tak makan. Sebab makan ini berkaitan dengan selera dan kewujudan bahan makanan tersebut. Nasi tidak ada di negara Arab pada ketika itu. Ketika itu yang ada di negara Arab adalah gandum. Maka daripada gandum itu yang dibuat, diuli, dibakar menjadi roti. Dan juga pelbagai jenis makanan yang berasaskan roti. Begitu juga dalam konteks buah-buahan. Di sana buah anggur, buah temikai, buah kurma, ini buah-buah yang, buah limau, ini buah-buah yang memang ada di sana. Dan dalam zaman itu belum ada lagi import dan ekspor. Maka tidak ada durian, tidak ada rambutan, tidak ada manggis. So bagaimana? Maka dengan sebab itu, apakah makanan itu saja yang sunnah, yang mempunyai kebaikan? Bagaimana makanan-makanan yang lain? Maka dengan sebab itu menimbulkan kekeliruan. Sedangkan asas kepada makanan ini adalah halal lagi baik.
halalan thayyibah. Adapun nak makan apa, itu berkaitan dengan selera masing-masing. Walaupun makanan tu sedap tapi tak selera. Ada orang dia tak mau makan, dia tak lalu nak makan. Buat macam mana? Maka dia tak makan. Itu hak dia. Cuma dalam kaedah Islam ni mengajar kepada kita, kalau kita tak mau makan, jangan kita mencemuh makanan. Nabi SAW, walaupun Nabi tak berkenan, Nabi tak kata apa, cuma Nabi tak makan. Begitu aja. Tapi kita ni kadang-kadang melebihat, apabila tak suka, kita kutuk. Melaguni punya makan nak bagi kita, macam tak ada makanan lain. Dia mula dah, dia mempelekehkan. Kan? Sedangkan kalau kita tengok Nabi SAW sangat-sangat meraihkan orang yang susah. Kadang-kadang dia tak ada apa nak bagi. Pernah satu ketika Nabi ziarah rumah sahabat, dihidangkan roti. Roti ni biasa cicah, kalau kita cicah kari kambing lah, cicah kambing ke cicah sedap lauk lah kan. Dia tak ada apa, yang ada cuka ya, cuka, boleh cicah cuka. Nabi tak marah dan Nabi tak pun mengaibkan makanan itu. Bahkan Nabi kata apa? Ni'mal idam al-khal, sebaik-baik makanan adalah cuka. Nabi kata. Sebab apa? Sebab nak jaga hati tuan rumah. Dan juga jangan risau, walaupun hak ni ada pun hak ni yang terbaik. Tiba-tiba dapat kat orang sekarang, dia kata Nabi sebut makanan paling baik cuka, maka memang semua kena makan cuka. Dan cuka ni memanglah ada kebaikan, ada fadilah, ada, tapi tak mestinya kena makan cuka. Ada orang tak boleh, perut dia tak boleh terima cuka kan? Nabi kata begitu. Kita tengok dalam konteks Nabi sebut begitu tu sebab apa, tengok dalam konteks kan. Maka tuan-tuan, balik kepada cerita kita ni, Jawatan Kasar Fatwa menyatakan bahawa penggunaan ruqyah ini cara tak bertanggungjawab untuk komersial, untuk mengaut keuntungan, melariskan produk, perkara itu perlu dihentikan serta-merta, kerana ia termasuk dalam perbuatan memperdagangkan ayat Quran yang sudah tentu apabila menega ayat Quran ini sesuatu yang diteguh dalam ajaran Islam. Oleh yang demikian, mesyuarat menggesa supaya perbuatan tersebut ditangani segera, supaya istilah makanan sunnah tidak dipahami oleh masyarakat dalam konteks yang tak tepat, dan begitu juga penggunaan ruqyah tidak disalahgunakan sehingga menggugat akidah sekiranya masyarakat meyakini keberkesanan ruqyah pada sesuatu produk tersebut mengatasi usaha dan ikhtiar serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tak nak berubat dah pun ada. Tak nak berubat, dia percaya itu masuk dalam usaha dan ikhtiar. Berubat kena berubat. Dan lebih malang lagi, ada orang kata kat ruqyah pun tak, pergi berbomoh. Saya satu ketika saya pergi HUSM Hospital Universiti Sains Malaysia di Kubang Kerian, dijemput untuk program di sana. Sembang dengan doktor dia antaranya doktor kanser. Dia kata kami ni menghadapi masalah apa? Bila mana pesakit datang ke sini, kita cek ada kanser tahap 1, kira okey lagi lah. Kita pun adalah dia modul untuk menangani masalah kanser ni. Baru tahap 1 boleh diselesaikan lagi. Tengok macam mana cara untuk membuat rawatan. Maka pesakit biasa kata okey nanti saya mai pula. Itu tak mai dah. Pasal apa tak mai dah? Maka pergi jumpa bomo. Jumpa bomo. Pergi berubat loh. Cara bomo loh. Ni kanser ni tuan-tuan. Jumpa bomo loh. Tahun depan mai pula. Mai stage 4. Stage 4. Dia kata itu yang doktor tu katalah itu yang antara yang kita hadapi. Tambah-tambah orang hak menega tadi yang jenis menega ubat dengan cara yang nak melariskan jualan, siap dia kata ni ruqyah ni apa semua ni sangat berkesan gini, tak payah pergi klinik pun tak payah dah, ni cukup dah. Berapa ni? Tak mahal RM100 je. Harga RM2 jadi RM100. Kononnya dia ruqyah kat sini. Nampak tak? Dia memperdagangkan ayat suci Al-Quran. Dia menggunakan ayat Quran. Dia jual apa? Ayat sama aja. Tapi atas nama ruqyah tadi,
kan? Dia naik. Maka ini menimbulkan fitnah. Ini sesuatu yang tidak diingini. Maka dengan sebab itu mesyuarat bersetuju memutuskan supaya penggunaan ruqyah pada satu produk untuk tujuan komersial tidak dibenarkan, sama ada untuk tujuan pelabelan, pengiklanan ataupun promosi. Jadi itu merupakan keputusan fatwa. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, itu satu isu lah. Satu isu. Kemudian kita lihat pula isu yang lain, iaitu fatwa mengenai penerbitan terjemahan Al-Quran tanpa teks Al-Quran. Ini berkaitan dengan Quran pula. Terjemahan Al-Quran tetapi tanpa teks Al-Quran. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dengan 5/2017 telah membincangkan mengenai isu penerbitan terjemahan Al-Quran tanpa teks Al-Quran dan memutuskan seperti yang berikut. Yang pertama, terjemahan makna ayat Al-Quran dalam penulisan seperti buku agama, akhbar, jurnal, majalah dan seumpamanya tanpa disertakan bersama teks asal Al-Quran dalam bahasa Arab adalah diharuskan. Terjemahan tersebut adalah satu bentuk penafsiran makna ayat. Kadang-kadang memanglah kita jumpa dalam buku-buku, dalam majalah-majalah yang mana dibawa mafhum ayat Al-Quran, tapi dia tak bawa ayat Al-Quran tersebut. Maka itu dibenarkan. Baik. Terjemahan tersebut adalah satu bentuk penafsiran makna daripada ayat Al-Quran, dan penafsiran ayat Quran adalah diharuskan secara sepakat ulama. Maknanya ianya bukan sekadar terjemahan tetapi mengandungi makna tafsiran terhadap ayat Al-Quran. Dan terjemahan ayat Al-Quran dalam bentuk seperti ini juga adalah sebagai satu keterangan dan penghujahan terhadap apa yang terkandung dalam penulisan, dan bukannya bermaksud ia adalah kalam Allah yang dibaca. Maka dengan sebab itu tidak ada halangan dari sudut syarak untuk membawa terjemahan ayat Quran dalam penulisan tanpa disertakan teks asal ayat Quran. So tak ada masalah untuk bawa terjemahan saja, dan terjemahan ini sebenarnya dia tidak dikira sebagai Al-Quran. Al-Quran itu ialah yang didatangkan dalam bilisanin Arabiyyin mubin. Tapi apabila ianya wujud dalam konteks terjemahan bahasa selain daripada bahasa Arab iaitu bahasa Al-Quran, maka ia hanyalah merujuk kepada maksud tafsiran dan dia bukan Al-Quran. Sebab itu dalam konteks kita nak pegang dia pun, nak pegang contohnya, ia tidak diterikat dengan wudu. Sedangkan kalau kita lihat dalam hadis menyatakan la yamassul Quran illa tahir, tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Suci itu maknanya dia adalah bersih ataupun dia tidak berhadas, dia berwudu, itu maksud dia suci. Itu merujuk kepada Al-Quran bilisanin Arabiyyun mubin, Al-Quran yang dalam kalam Allah dalam bahasa Arab itu. Adapun terjemahan dia tidak dipanggil Al-Quran, dia dipanggil sebagai terjemahan ataupun maksud. Maka dengan sebab itu tidak ada halangan dari sudut syarak untuk membawa terjemahan ayat Quran dalam penulisan tanpa disertakan teks asal ayat Quran. Namun begitu, lebih digalakkan untuk menyertakan sekali teks asal Al-Quran dalam bahasa Arab, kecuali jika dibimbangi akan mencemarkan kemuliaan dan kesucian ayat Al-Quran, seperti penulisan dalam buku agama, surat khabar, jurnal, majalah atau seumpama dengannya. Baik, itu jelas. Manakala penerbitan dan pengedaran terjemahan Al-Quran tanpa teks asal Quran, mesyuarat telah meneliti hujah dan pandangan seperti berikut. Dalam kitab Manahil Irfan dinyatakan yajibu inda terjematil Quran bihadzal ma'na ila ayyati lughah an tuktabul ayat al-Quraniyah, iaitu dalam penterjemahan Al-Quran dengan pengertian
dengan memberi makna ke dalam apa juga bahasa, hendaklah ditulis ayat-ayat Quran. Itu maknanya yang tag Al-Quran tu betul. Ni Al-Quran. Kalau yang tadi ditulis dalam majalah, ditulis dalam buku sebagai satu sisipan, itu ambil terjemahan saja tak apa. Tapi kalau mai satu Quran ni, dia mai terjemah saja. Bagaimana? Maka kalau lihat kepada pandangan-pandangan ulama menyatakan antaranya oleh Imam Al-Zalqani dalam Manahil Arfan, dia kata yajibu inda tarjamatil Quran, wajib dalam penterjemahan Quran bihadzal makna, dengan pengertian menterjemah makna tafsir ila ayati lughah, dalam bahasa apa sekalipun, an tuktab al ayat al Quraniyah, hendaklah ditulis ayat Quran itu sendiri. Jangan diterjemah saja satu Quran main terjemah saja, buh ya Quran sekali. Dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun oleh Az-Zahabi menyatakan bahawa antara syarat penterjemahan Quran ialah hendaklah an yuktabal Quran awalan, hendaklah ditulis Al-Quran terlebih dahulu, thumma yu'ta ba'dahu bitafsirih, kemudian dibawa tafsirannya, kemudian thumma yutba' hadha bitarjamatihi tafsiriyah, kemudian diikuti dengan terjemahannya secara tafsir. Itu disebut dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun oleh Al-Imam Az-Zahabi, yang Asy-Syadzabi yang menyatakan bahawa dalam konteks penulisan Al-Quran dituliskan ayat Quran terlebih dahulu, barulah dibawa tafsirannya dan juga maksudnya. Dan kewujudan suatu buku terjemahan Al-Quran tanpa teks asal Al-Quran akan membawa kepada anggapan buku tersebut adalah Al-Quran yang merupakan kalam Allah, tapi dalam bahasa Arab dan bersifat maksum, iaitu terpelihara daripada segala kekurangan dan kesilapan. Jadi maknanya kalaulah semata-mata terjemahan ya Quran pun tak ada, orang ingat itu Quran dah. Orang anggap itu Quran dah, sedangkan itu bukan Quran, itu terjemahan semata-mata. Dan kewujudan buku terjemahan Quran tanpa teks Al-Quran boleh membawa pahaman kepada orang awam bahawa membaca buku terjemahan Quran sebagai bacaan Quran, sedangkan baca Quran ni mesti dalam bahasa Arab. Baca Quran ni mesti, hatta kalau kita nak solat, kita baca Fatihah mesti dalam bahasa Arab, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh kita terjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak boleh. Dia kena hak dalam bahasa Arab tersebut. Tapi bayangkanlah kalaulah mushaf Al-Quran itu ditiadakan ayat Quran, hanya dibawa terjemahan semata-mata, maka ini akan menimbulkan sesuatu kekeliruan di dalam masyarakat. Maka inilah yang tidak dibenarkan. Al-Imam An-Nawawi menyebut, madhhabuna annahu la yajuzu qira'atul Quran bighairi lisanil Arab, sawa amkanahu al-arabiyyah aw ajaza anha, wa sawa kana fi salati aw ghairiha. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, la yajuz, tidak harus membaca Al-Quran dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Quran ni ke mana pun memang diturunkan dalam bahasa Arab, so nak baca Quran kena baca dalam bahasa Arab. Sama ada seseorang itu mampu untuk berbahasa Arab atau tak mampu. Macam kita tak mahu bahasa Arab, kita tak mampu berbahasa Arab, tetapi baca Quran kita tetap kena baca yang dalam bahasa Arab. Cuma orang Melayu ni hebat sikitlah bab baca ni, walaupun tak faham. Sebab itu dari sudut kalau berlangsungnya majlis tilawah Al-Quran, biasanya peringkat antarabangsa macam baru-baru ni, yang baru berlangsung lebih kurang 2 minggu lepas, baru berakhir majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, lebih kurang yang disertai oleh 71 negara. 71 negara yang melibatkan tilawah Al-Quran dan juga hafazan Al-Quran. Dua-dua sekali. Mari kepada tilawah Al-Quran, sama ada qari atau qari'ah, memang dimenangi oleh Malaysia. Itu tak dapat nafikan lah. Memang negara kita juara. Bab membaca ni memang hebat. Tapi yang menakjubkan juga, yang mengejutkan baru-baru ni,
hafazan Quran dimenangi oleh Afrika, Niger. Baik laki-laki pun Niger, perempuan pun Niger juga. Perempuan tu dia pakai tudung macam pakai telekung sampai ke bawah. Orang Afrika, kan? Tapi hafalan Quran, subhanallah. Bukan orang Arab. Depa ni pun Afrika ni bukan orang Arab, tetapi hafalan mereka sangat hebat. Sehingga mereka mendapat tempat yang pertama sama ada di kalangan laki-laki, peserta laki-laki maupun peserta perempuan. Baik. Jadi maknanya kenal dalam bahasa Arab yang kata Quran ni, walaupun orang Afrika ke, orang Melayu ke, bukan orang Arab, walaupun reti bahasa Arab ke, tak reti bahasa Arab ke, bila baca Quran mesti dalam bahasa Arab. Itu kena belajar. Sebab tu kita bagi sikit, kita daripada kecil-kecil dah belajar. Kalau zaman dulu belajar muqaddam. Dulu belajar alif bata kan, alif datik a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Hak mengaji Arab sikit, alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a, i, u. Amai zaman kemudian lama-lama dia tak ada lah muqaddam tu jadi iqra. A, i, u, ba, gitu pula. Dia macam-macam cara untuk pembelajaran. Tak apalah, asalkan belajar untuk kita boleh membaca Al-Quran di dalam bahasa Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran selain daripada bahasa Arab. Membaca terjemahan Quran tanpa disertakan dengan teks asal Al-Quran akan mendorong masyarakat awam meninggalkan daripada baca teks asal Quran. Ini masalahnya. Kalau kelas satu mushaf ni dibuat terjemah saja, Quran dia tak, terjemah saja. Akhirnya wujud orang hanya baca terjemahan saja, Quran dia tak baca lah. Sedangkan Nabi SAW sebut, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa-siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya pahala yang digandakan 10. Baca satu huruf je, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa-siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, falahul hasanah, baginya kebaikan, kebajikan, yang wal hasanatu bi asyri amthaliha, yang diganda pula 10. Lalu Nabi kata, wala aqulu alif lam mim harf, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim tu dah 3 huruf, dah 30 pahala. Adakah ia terpakai dalam terjemahan? Tak terpakai. Tak terpakai. Oh, kita kata ambil terjemahan sudah, zalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. Tak pakai. Tak pakai. Yang dipakai itu adalah perkataan huruf-huruf bahasa Al-Quran itu yang dibaca, barulah mendapat pahala sebagaimana yang dinyatakan oleh junjungan besar baginda Nabi SAW. Jadi maknanya, kalaulah teks Al-Quran ini hanya dimuatkan terjemahan semata-mata, tidak ada teks Al-Quran, menyebabkan mendorong orang akhirnya dia tak baca Quran, dia baca terjemahan saja. Itu keadaan dia. Berbeza yang tadi ini dalam penulisan, dalam buku tu bukan Quran pun, cuba nak masukkan ayat Quran. Jadi ambil terjemah pun kira boleh lah, sebab takut tak terjaga. Sebab bila ada ayat Quran ni nak kena jaga kedudukan dia. Ni kadang-kadang buku ni tak jaga sangat, tapi kalau mushaf Quran memang orang jaga, memang kena jaga pun. Bahkan kalau kita nak mana-mana ada ayat Quran ni, kita bukan boleh buang lagu tu je. Kalau kita nak lupuskan dia, dah rosak dah apa, kita kena buat pelupusan Al-Quran dengan cara membakarnya. Membakar, dan abu itu dialirkan ke laut. Baru-baru ni saya bersama tim pelupusan Al-Quran, lebih kurang 24 tan abu, 24 tan dengan bantuan marin di Batu Uban. Naik bot, dah berat bot noh, berat 24 tan bubuh abu tu, bawa pergi tengah laut noh, kemudian kita hanyutkan. Punya nak jaga dia punya apa? Kesucian Al-Quran tersebut. Tapi kalau buku-buku majalah-majalah ni, maka di situlah tak perlulah teks Al-Quran tu, terjemahan cukuplah. Terjemahan dia tak tertakluk kepada ayat Quran tadi, dia tak sama.
Begitu keadaan dia. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu tak apa. Tapi kalau mushaf Al-Quran tiba-tiba tak ada ayat Quran, akan mengakibatkanlah kali orang tak baca Quran. Orang hanya baca terjemahan saja. Maka di atas asas itu, apakah keputusan daripada Jawatan Kuasa Fatwa? Nanti kita sambunglah, sebab dah masuk waktu. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan. Dan sambil-sambil itu, macam biasa, kalau siapa-siapa ada soalan, nak hantar melalui WhatsApp pada saya pun boleh. Boleh WhatsApp pada saya, apa-apa soalan, sama ada yang berkaitan dengan tajuk ataupun luar tajuk pun tak apa, boleh WhatsApp pada saya, insya-Allah sebentar lagi saya akan respon lepas daripada azan isyak berkumandang. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati al-qa'imah wa ba'athna. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung sekali lagi perbincangan yang tentang terjemahan Al-Quran tadi, iaitu sehubungan dengan itu berasaskan kepada pertimbangan antara maslahah dan juga mafsadah. Maslahah ni makna manfaat lah, mafsadah ni maknanya mudarat. Jadi antara pertimbangan antara maslahah dan mafsadah dalam isu ini, mesyuarat berpandangan sisi mafsadah lebih terselah. Maka mesyuarat memutuskan bahawa penerbitan dan pengedaran terjemahan Al-Quran tanpa teks asal Al-Quran adalah dilarang. Jadi kalaulah semata-mata mushaf Al-Quran ini tiba-tiba bahasa Melayu sahaja, tidak ada teks Al-Quran, maka keburukan dia lebih banyak daripada kebaikan. Memanglah kadang-kadang ada orang kata dia nak fokus kepada makna,
kan, tapi akhirnya dia meninggalkan bacaan Al-Quran. Maka dengan sebab itu kau nak fokus pada makna, tak ada masalah, datangkan teks Al-Quran, kemudian maknalah sebelah itu, maka dua-dua sekali dia dapat. Janganlah makna saja Al-Quran tak ada langsung, ayat tak ada langsung, maka ketika itu keburukan dia apa? Dia akan makin jauh dengan Al-Quran, walaupun dia cuba memahami maknanya. Satu sudut ada kebaikan, bukan tak ada masalah langsung, ada masalah. Sebab itu dia kata pertimbangan antara mafsadah dan juga maslahah, yang mana yang lebih banyak. Jadi nampak macam mafsadah lebih banyak kerana menyebabkan orang tak kenal Quran, orang tak baca Quran, orang hanya cuba memahami makna sahaja, sedangkan sepatutnya bermula daripada pembacaan, barulah pergi kepada makna, penghayatan, tafsiran dan sebagainya, barulah pergi kepada pelaksanaan di dalam kehidupan. Maka itu yang sepatutnya. Maka dengan sebab itu mesyuarat berpendapat ataupun setelah membuat pertimbangan memutuskan bahawa dilarang. So tak bolehlah kalau mana-mana syarikat penerbitan contohnya dia nak terbitkan Quran tapi terjemahan sahaja tanpa ayat Quran, maka ia tidak dibenarkan dalam konteks undang-undang lah, setelah ianya diwartakan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi itulah dua isu yang sempat kita bincangkan pada malam ini, dua isu yang berkaitan dengan fatwa. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, insya-Allah bermula bulan 11, awal bulan 11, 6 hari bulan November, hari Rabu pukul 5 suku sampai 5.45 petang, secara langsung di Mutiara FM Radio 95.7, Radio Pulau Pinang, Mutiara FM, insya-Allah. RTM dengan kerjasama Jabatan Mufti Pulau Pinang memang ada siaran secara live setiap minggu yang akan membicarakan tentang isu-isu fatwa, berselang-seli isu fatwa dan isu falak, sebab bahagian fatwa dan bahagian falak ada di Jabatan Mufti Pulau Pinang. Maka dengan sebab itu insya-Allah kita nak war-warkan ilmu ini supaya dapat diketahui oleh masyarakat. Jadi fatwa dan falak ni dia tidak bersifat eksklusif berada pada golongan-golongan tertentu saja, sedangkan dia melibatkan hukum yang perlu diketahui. Maka dengan sebab itu alhamdulillah saya dah bincang dengan pengarah penyiaran dan dia pun bersetuju, dia mengalu-alukan memberikan ruang kepada Jabatan Mufti untuk menyebarluaskan dari sudut ilmu. Maka tadi pun pagi tadi dalam rancangan Prisma dijemput saya untuk membentangkan sikit hala tuju dan sebagainya, apakah yang kita nak sampaikan. Dan insya-Allah bermula 6 bulan 11 nanti, setiap minggu lah, setiap hari Rabu pukul 5 suku sampai 5.45 pasal petang, waktu tu orang balik kerja. Biasanya orang balik kerja daripada pulau balik ini kan dalam jam, memang dalam jam, pada duduk letih jam tu dengar ada masalah nak dengar kan. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat lah, iaitu isu-isu fatwa dibincangkan, satu siri satu isu lah kan, satu isu fatwa. Dan minggu depan pula falak pula, isu falak, satu minggu satu isu. Jadi mudah-mudahannya ianya dapat manfaat lah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi saya nak tengok kepada persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pencerahan tentang ayat Quran guna app dalam phone tanpa terjemahan. Boleh kita sentuh ayat Quran dalam skrin handphone tanpa wuduk? Dia handphone ni sebenarnya dia bukan Al-Quran. Dia bukan Al-Quran. Al-Quran itu ni mushaf Al-Quran lah. Cuma dalam handphone ni dia ada pelbagai aplikasi. Termasuklah aplikasi Al-Quran. Termasuk. Maka apakah perlu berwuduk? Tidak disyaratkan berwuduk. Sebagaimana kita pegang handphone tak perlu wuduk, handphone yang ada app Quran juga tidak perlu wuduk sebab dia bukan Quran. Yang kita sebut bahawa hadis Nabi kata la yamassul Quran illa tahir, tidak menyentuh Quran melainkan yang suci, merujuk pada mushaf Al-Quran. Merujuk pada mushaf Al-Quran. Namun begitu, kalau kita nak sentiasa berada dalam keadaan wuduk, itu lebih baiklah. Itu antara amalan para sahabat Nabi. Mereka sentiasa adalah wuduk. So tak timbul isu dah nak kena wuduk tak wuduk.
Batai ambil. Macam kita pula terbalik. Ambil batai. Ambil batai. Duk tak ada sentiasa wuduk tu. Kan? Jadi kita cuba melazimi diri kita berada dalam wuduk. Baik. Seterusnya soalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyuci najis air kencing yang terdapat pada kapet masjid supaya benar-benar suci? Kapet duk tak mana? Duk tengah-tengah ni najis. Takkan ada setengah orang dia suruh potong. Buang tu dia rosak habis semua kapet. Nak tukar 10,000. Kan? Bukannya murah. Maka dengan sebab itu dia merupakan najis mutawassitah. Najis mutawassitah yang pertama dibuang ainnya tersebut. Lepas dibuang ain, kemudian dialirkan air, dibasuh sehingga menghilangkan bau, rasa dan warna. Cuma bila kapet ni mungkin diserap kan, maka bila diserap tu kita boleh menggunakan teknologi hari ni, vacuum kan. Lepas kita cuci, kering. Betul cuci pula, basuh pula, vacuum. Sampailah hilang ketiga-tiga perkara tersebut sudah memadai. Tak perlu dia pergi potong kapet buang nayam tu kan, nayam. Jangan nak buat lagu tu, membazir. Yang kedua, apa hukumnya beristighfar berselawat dalam hati sepanjang berada dalam tandas? Apabila kita berada dalam tandas ini, kita tidak boleh menyebut atau melafazkan kalimah-kalimah zikir, nama-nama Allah dan sebagainya, ayat Quran dan sebagainya. Tetapi di dalam hati tidak ada masalah. Hati tidak ada masalah. Yang tak boleh dilafazkan. Ada pula hati kita nak istighfar, apa-apa itu tidak ada masalah. Yang tak boleh bila mana dilafazkan. Begitu juga handphone kita ada ayat Quran. Nak masuk, tutup dia, bagi dia tenggelam, dia tak nampak. Jangan biar tu dia terbuka wallpaper ayat Quran. Tak boleh lah. Kita membawa ayat suci Al-Quran masuk. Tapi kalau ditenggelamkan dia, app dia tutup, maka tak apa. Begitu juga bila mana kita membaca di dalam berzikir dalam hati. Ketika berwuduk kita berasa was-was seluar yang dipakai sama ada terkena najis atau tidak. Bolehkah kita renjis-renjiskan air di hujung kaki seluar dan berniat agar terhindar dari najis tersebut? Ya, boleh. Ini antara cara untuk menghilangkan penyakit was-was. Sebab dia wah-wah, aku masuk tandas kena dinding tadi, najis kena baju aku kan, macam mana agak? Dia kena faham bahawa al-aslu an-naqa. Dalam kaedah menyatakan asalnya suci. Tiba-tiba wah-wah mai kata dia tak bersih. Al-yaqin la yuzalu bisya. Keyakinan kesucian itu tidak dibatalkan dengan syak. Tidak dihilangkan dengan keraguan, tidak. Jadi dia bersih lagi berada dalam keadaan yang suci. Tapi dia ragu juga. Ada orang jenis wah-wah ni, dia tak boleh agak, dia ragu juga. Kan? Tak lagi kot berasa perut, tak lagi dia rasa keluar air kencing, keluar lah apa, ambil percik, perak percik tu, tak lagi bila rasa ayang ada ni, tadi aku yang percik, selesai. Ini orang yang was-was. Orang was-was ni kadang-kadang boleh buat macam tu untuk menghilangkan kewaswasan dia. Kalau tidak ada was-was itu, bahaya tuan-tuan. Was-was ni kalau dia ikut sangat, lama-lama dia akan menjadi semakin teruk. Dan ianya adalah sesuatu yang disukai oleh syaitan lah. Syaitan cukup suka lah mana-mana macam tu. Baik, soalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, di zaman sekarang media sosial dan hiburan moden boleh mempengaruhi akidah seseorang. Jadi bagaimana kaedah cara kita menolaknya atau melindungi diri? Dia lagu ni lah. Kalau zaman-zaman dulu orang bijang apa? TV. Ingat tak zaman dulu? Ada yang kata jangan ada TV dalam rumah, tak boleh, sesat. Wayang masuklah rumah. Akhirnya ia diterima. Sebenarnya bukan TV itu masalah, cara kita menggunakan TV itu. Sama ada kita nak tengok berita ke, ataupun kita nak buang masa dengan melayari ataupun melihat perkara-perkara yang tak bermanfaat. Begitu juga dalam sekarang ni media sosial, nak buang tak boleh, benda tu reality. Macam kita lah handphone boleh buang. Lah ni zaman lah duit pun duduk dalam ni. Duit pun dalam ni. Beli barang pun duit tawar lah, pakai tap gitu aja. Semua dalam ni. Jadi nak buang tak boleh. Cumanya macam mana cara untuk kita kontrol. Ini penting. Jangan sangat merujuk kepada maklumat-maklumat yang disampaikan di dalam media sosial. Yang hari ini ajaran-ajaran sesat banyak menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pahaman-pahaman mereka. Sebab itu kita pandailah, kena pandai penapisan.
Iaitu dengan kita merujuk kepada bahan-bahan yang disediakan oleh badan-badan yang berautoriti. Seumpama Jabatan Mufti contohnya, rujuk. Kita kata web-web yang seumpama ini bukan merujuk kepada yang kita pun tak tahu, yang kita pun tak pasti. Lalu kita cedok, ambil. Takut-takut benda itu merupakan perkara yang salah, yang songsang dan sebagainya. Jadi penggunaan itu atas kita lah. Cara bagaimana kita menggunakan. Umpama pisau yang tajam, adakah kita nak guna untuk potong sayur, potong daging, potong ayam, ataupun kita guna untuk melukakan orang. Jadi pisau itu tidak ada masalah. Masalahnya kita, bagaimana cara kita menggunakannya. Di situ kena ada kecerdikan lah. Dan juga kena ada, kita kata, usaha yang memastikan bahawa apa yang kita buat itu tidak melangari hukum hakam dan perintah syarak. Baik, itu saja soalan yang masuk pada saya. Saya umumkan, talian ditutup. Ada soalan lisan nak tanya? Ada? Soalan secara lisan sebelum kita nak solat isyak? Tak ada? Okey. Kalau tak ada apa, kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya pemaaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.